Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini dapat lagi kita bersama-sama untuk berada dalam majlis kuliah. Baiklah, alhamdulillah lah kita dipanjangkan umur dan diberi kesihatan. Semoga kita semua dapat rahmat lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, abah nak ulang tazkirah ni lah kena buat lah tiap-tiap hari. Benda sama abah cakap. Baik, demi keberlangsungan kehidupan kita, demi keberlangsungan, sebab hidup kita ni bukan setempat kan, dia akan bersambung selepas ni sampai akhir hayat kita lah. Lepas tu ada kehidupan lagi. Jadi kalau tak beri peringatan, kita akan cuai lah, kita akan lalai. Sebab tu kena cakap, walaupun benda tu benda sama pun kena cakap. Supaya kita sentiasa tak cuai lah. Kita jaga masa, faham tak? Jaga kewajipan kita. Itulah tazkirah. Baiklah, jadi abah nak ucap terima kasih lah. Ada email, ada lebih semua lah. Selain daripada tazkirah untuk ahli keluarga, kita panjangkan tazkirah kita ni kepada kaum kerabat kita lah. Dah. Jadi duk buat balik, duk edit video, kata mudah-mudahan dapat pahala. Faham tak? Mana tak sia-sia lah, sebab ialah kita nak mengajar, nak nyampaikan kepada kaum kerabat jauh. Jadi hari ni dunia kita boleh dekatkan dengan media sosial gini. Kena buat lah, supaya orang lain pun dapat manfaat juga. Kalau tidak, kita je lah. Betul lah, kita ni kita laku anfusakum wa ahlikum nara. Yang jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada ahli neraka. Ni kita, tapi kita nak panjangkan kepada kau kerabat supaya orang lain pun dapat manfaat juga, dapat peringatan juga. Sebab Al-Quran ni ialah satu benda yang berat jugalah. Sebab dalam tu ada wasiat, ada tanggungjawab apa yang kita kena laksanakan. Dia jadi berat lah. Jadi bukan mudah lah nak tafsiran Al-Quran. Nak mengajar ni bukan satu perkara yang mudah. Jadi ada peluang ni, kita ambil peluang ni betul-betul. Baik, pagi ni abah nak bincang surah At-Taubah ayat 75. Ayat 75 hingga 77. Jadi sebagai mukaddimah, surah At-Taubah ni membicarakan tentang golongan-golongan musyrikin. Golongan-golongan yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga golongan-golongan munafikin, iaitu golongan-golongan orang yang cuba nak memusnahkan Islam daripada dadah. Munafik ni maksudnya orang yang berpura-pura menyatakan keimanan tapi mereka sebenarnya tak ada keyakinan terhadap agama Islam. Faham tak? Mereka mempersenda-sendakan agama Islam. Jadi mereka bergaul dengan orang beriman dan bergaul dengan Islam untuk merosakkan Islam daripada dalam. Dia kata macam itu golongan munafik, untuk merosakkan masyarakat Islam daripada dalam. Sebab keluar mereka tak berjaya, masuk ke dalam mereka buat kacau daripada dalam. Jadi kalau kita tak kenal golongan munafik ini, itulah kita akan terdorong dengan mereka lah. Jadi dalam Al-Quran ada satu surah Al-Munafikin, itu pun menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Dalam surah At-Taubah pun banyak menceritakan tentang perangai buruk mereka. Jadi dalam ayat 75 sampai 77 ni, sebahagian darinya menceritakan sifat orang munafik. Baik, jadi intisari ayat di sini ialah yang pertamanya nak cerita dalam bab infak saja. Sifat orang munafik dalam bab infak. Baik, biasanya orang munafik ni, sebahagian daripada mereka nak mempermain-mainkan Islam ialah dalam konteks nak membantu dakwah Islam itu sendiri, nak mengukuhkan masyarakat Islam itu sendiri, iaitu melalui infak, iaitu melalui sumbangan untuk membantu masyarakat Islam. Jadi orang munafik ni, mereka sentiasa bercakap-cakap di atas, maknanya kalau dia ada harta banyak kan, dia akan infak di jalan Allah, dia akan jadi orang yang soleh. Itu keadaan dia lah. Sama kita hari ni pun kadang-kadang kita ni nak melakukan infak, nak melakukan sumbangan masyarakat, mulut kita tu sentiasa bercakap-cakap. Aku ni kalau kaya, kalau Tuhan beri harta, aku nak sedekah banyak, aku nak bagi sumbangan kepada masyarakat. Faham?
Itu sikap kita. Tapi apabila Tuhan kita benar-benar kaya, kita engkar balik. Mana sikap kita tadi yang mulut kita kata nak bagi sumbangan, nak derma, nak mengukuhkan masyarakat. Apabila kita kaya, datang sifat bakhil dalam diri kita. Kita engkar pula kata-kata kita tadi. Maknanya apabila dapat kekayaan, serta-merta kita jadi bakhil. Bahkan kita tak mempercayai pun ganjaran-ganjaran janjinya Allah, menyatakan orang yang infak, orang yang bantu masyarakat ini dapat ganjaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pun dalam hati ketika mana kita menjadi kaya. Masa miskin dulu cakap sangat, kalau aku kaya aku nak buat macam ni, nak bantu masyarakat, nak mengukuhkan Islam. Tapi apabila Tuhan bagi betul-betul kekayaan, kita dah lupa dah. Yang kita dapat harta tu serta-merta diri kita dah jadi bakhil, jadi gedekut, bahkan kita tak mempercayai pun urusan-urusan agama Islam. Jadi dalam ayat 75 hingga 77 ni menceritakan satu sifat orang munafiknya, keadaannya macam tu. Keadaan dianya sentiasa sentiasa memberi janji-janji manis. Boleh kata macam itulah. Memberi janji-janji manis kepada masyarakat Muslim. Kalau dia kaya gini-gini, tapi sebenarnya dia tidak pun berbuat begitu. Jadi kesannya ada tahu, walaupun benda tu kita ucap tu, andai kata kita ucap dengan nama Tuhan, ya Allah, kalau aku ni jadi kaya, mana nak mempersendah-sendah ke? Itu tetap janji. Jadi apabila dapat kekayaan, mereka tidak melaksanakan apa yang mereka sebut-sebut tu semasa mereka susah dulu, itu adalah pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, pengkhianatan terhadap masyarakat Islam itu sendiri. Dan dalam Al-Quran mengancam orang yang jenis macam ni. Kita hari ni ada kan? Kita pergi mana pun, bahkan kita sendiri pun mungkin cakap di kedai kopi pun, aku kalau kaya aku akan buat gini. Tapi hakikatnya apabila kita kaya, kita tak buat pun. Faham tak? Jadi dalam ayat ni Tuhan sebutlah. Baik, tengok semua. Tengok ayat 75 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan sebahagian daripada mereka itu man ahadallah, berjanji dengan Allah, la in atana min fadlihi, sekiranya Tuhan memberi kepada kami akan kurniaannya, kelebihannya, iaitu harta benda lah, lanasaddaqanna, kami akan memberi sedekah, kami akan memberi sumbangan untuk mengukuhkan masyarakat, untuk mengukuhkan penyebaran agama Islam, untuk memperkuatkan penyebaran agama Islam. Macam itulah janji-janji manis. Walanakunanna minas salihin, supaya kami menjadi orang-orang yang soleh. Abah ulang balik. Wa minhum man ahada Allah, dan sebahagian daripada mereka itu berjanji dengan Allah atas nama Allah sebut-sebut, la in atana min fadlihi, sekiranya diberikan kepada kami akan kurniaannya, kekayaan, la nasaddaqanna, pastinya kami akan bersedekah, pastinya kami akan memberi sumbangan untuk mengukuhkan masyarakat. Walanakuna, kenapa tu? Supaya kami walanakuna minas salihin, supaya kami menjadi orang-orang yang soleh. Dengan sebab kami sedekah itu, kami menjadi orang yang soleh. Tapi dengan syarat lah, dia kata, kalau kami kaya, kami sedekah, kami boleh jadi orang-orang yang soleh. Baik, apa yang berlaku? Falamma atahum min fadlihi, dan apabila diberikan kepada mereka akan kekayaan, apabila Allah anugerahkan kepada mereka kekayaan, bakhilu bihi, mereka serta-merta menjadi bakhil, jadi kedekut. Kan? Wa tawallau wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling daripada janji mereka itu, wa hum mu'ridun, bahkan mereka tak menghirau pun tentang kebenaran agama Islam tu. Masa miskin itu janji sangat macam ni. Tapi apabila mereka kaya, mereka bakhilu bihi, mereka serta-merta menjadi bakhil. Wa tawallau, dan mereka berpaling daripada kata-kata mereka itu, janji-janji mereka itu, wa hum mu'ridun, mereka tak menghiraukan apa-apa tentang Islam itu sendiri, tentang masyarakat. Mereka tak cara apa. Ini salah satu daripada sifat orang munafik. Jadi kita hari ni kena jagalah. Kesimpulan di sini, mulut kita kena jaga. Jadi tak payahlah kita nak kata aku ni kaya dulu baru nak sedekah, baru nak bantu masyarakat. Tak payah macam tu. Bahkan kita masa miskin, kita bagi sekadar yang kita mampu semasa kita susah. Dan kalau kita kaya, bagilah sejauh yang kita boleh masa kita kaya. Jadi tak payah memberi janji manis kepada golongan-golongan miskin.
Kan kadang-kadang kita depan orang sultan, saya ni kalau kaya saya bantu awak ni. Jangan buat janji gitu. Mana masa tu kalau kita tak ada duit sangat, bantu sekadar yang kita mampu. Jangan cuba memberi janji manis kepada orang lain. Takut-takut apabila kita betul-betul kaya, kita tak tunaikan. Sedangkan itu adalah apabila kita mengeluarkan janji manis, itu merupakan satu janji yang kita mesti laksanakan. Jadi kesimpulan di sini, janganlah jadi sifat orang munafik yang mana sentiasa menaburkan janji-janji manis. Maksudnya, nak bantu orang, bantulah bila-bila masa mengikut kemampuan kita. Masa miskin kita bantu sedikit, masa kaya kita bantu banyak. Jangan cuba memberi janji-janji kepada mereka. Faham tak? Kenapa? Kerana itu merupakan sifat orang munafik. Baik. Tuhan kata dalam ayat 77 tu, fa'aqabahum nifakan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Maka akibatnya nifak, Allah menandakan kemunafikan fi qulubihim, di dalam hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sehinggalah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bertambah-tambahlah sifat munafik dalam diri orang yang macam ni sehingga mereka mati. Makna kalau kita sentiasa berbohong dengan sengaja, dengan saja, maka sifat nifak itu akan makin menebal di dalam hati kita secara kita tak sedar. Faham tak? Maknanya sekali kita berbohong dengan orang, lepas ni kita nak berbohong pula, lepas ni nak berbohong pula, akhir-akhirnya dia akan jadi sebati dengan jiwa kita dan memang kita akan menjadi orang yang macam tu. Fa'aqabahum nifakan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Akibatnya nifak itu tertanam dalam hati mereka sehinggalah mereka menemui-nya, iaitu menemui Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sehingga mereka mati. Apa tu? Yang pertama, sebab nifak tu bertambah, ni nak ulang balik. Sebab nifak tu bertambah dalam dada mereka, yang pertamanya mereka telah berjanji dengan masyarakat dengan menggunakan nama Allah. Kalau Allah bagi macam ni, aku akan buat macam ni. Dan yang keduanya, dengan sebab mereka berdusta, mereka tak tunaikan apa yang mereka janji itu. Jadi dengan dua sebab inilah nifak itu akan menebal di dalam dada mereka. Maksudnya di sini, sifat mazmumah akan tertanam dalam jiwa kita, dalam hati kita seandainya kita berperilaku demikian. Jangan kena jagalah kita ke arah kehadapan ni dengan orang lain, terutama dengan orang susah lah, golongan fakir miskin, anak yatim, gapo, janganlah memberi janji-janji manis. Ada. Jadi bantuan di sini, berilah bantuan sekadar yang kita mampu bila-bila masa. Cerita ni menceritakan tentang suasana di zaman Rasulullah, banyak orang susah masa tu. Jadi golongan munafikin ni sentiasa mempermain-mainkan masyarakat. Itu masa tu. Jadi kesimpulan daripada ayat ni, kalau masa Rasulullah berlaku gitu, kita hari ni pun samalah. Kita jangan cuba mempermain-mainkan masyarakat. Kita kena bersikap telus dengan masyarakat. Nak bantu-bantu masa susah, bantu masa susah, kaya bantu masa kaya. Jangan cuba mempermain-mainkan masyarakat. Kenapa tu? Supaya kita menjadi orang yang benar bercakap, benar perbuatan. Boleh? Faham tak? Kita tak boleh membohongi orang lain. Dan tak boleh mempersenda-sendakan masyarakat dengan sifat kita. Jadi abah harap sangatlah boleh fahamlah semua. Boleh faham ke tu? Payah sikit ayat ni. Sebab ayat ni menceritakan tentang suasana zaman Nabi, nak cuba nak ambil kesimpulan, nak cuba terapkan bagaimana kita hari ni. Tapi benda ni berlaku dalam masyarakat. Banyak kita dengar orang ni, kalau aku kaya aku akan buat gini-gini. Jadi itu salah satu sifat daripada orang munafik. Seandainya kita juga tergolongnya orang macam tu, tapi kita tak buat apa yang kita cakap. Jadi kena jaga-jaga. Al-Quran telah memberi peringatan kepada kita. Jadi setakat tu saja. Wallahu a'lam.